الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ آمين. المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا واشف به مرضانا يا رب العالمين أثبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, minggu lepas kita telah pun mukaddimah surah ini, surah Al-Kahfi kita telah mempelajari pada minggu lepas secara ringkas mukaddimah. Dan minggu lepas juga kita telah pun sama-sama tahu dalam surah ini ada berapa cerita? Ada 4 ceritanya. Pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang dua orang yang ada kebun, dan yang ketiga cerita tentang Nabi Allah Khidir dengan Musa dengan Nabi Allah Khidir. Dan yang keempat cerita tentang seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, iaitu Zulkarnain. Kemudian ada yang kelima, cuma ceritanya sedikit saja dan kita pun telah mempelajari sebelum ini, iaitu cerita tentang Nabi Allah Adam bersama dengan Iblis. Jadi di sebalik cerita-cerita yang 4 itu disebut juga cerita yang kelima tentang Nabi Allah Adam dengan Iblis. Dalam arti kata lain, di sebalik cerita itu ada peranan Iblis atau syaitan yang berperanan untuk menyesatkan manusia di atas muka bumi ini. Jadi ulama kita dia buat satu ringkasan. Cerita tentang Ashabul Kahfi lebih kepada fitnah agama, bagaimana untuk seseorang itu menjaga agamanya, memelihara agamanya. Dan Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Kahfi ini bagaimana seseorang itu dapat menjaga agamanya. Nanti kita akan lihat apa ayatnya, bagaimana caranya apabila kita menyentuh tentang cerita Ashabul Kahfi. Dan yang kedua cerita tentang dua orang yang ada kebun. Kemudian mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan hari akhirat, dan kebunnya itu telah dimusnahkan, telah hancur. Jadi itu juga adalah ulama kita bagi tahu fitnah dunia, bagaimana dunia ini menjadi fitnah kepada kita sehingga kita lupa akhirat, lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kita kepada dunia sehingga kita lupa untuk menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita segala-galanya, memberi kita dunia. Jadi ada juga cerita tentang sayang dunia dan bagaimana untuk mengatasinya di dalam surah ini. Dan cerita yang ketiga berkenaan dengan tentang Nabi Musa bersama dengan Khidir, Nabi Khidir alaihi wassalam. Jadi cerita ini ulama kita ringkaskan berkenaan dengan bagaimana fitnah ilmu. Seseorang yang diberi harta ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cabarannya. Begitu juga seseorang yang diberi ilmu ada cabarannya, ada ujiannya. Jadi surah Musa dengan Khidir ini Allah Ta'ala cuba untuk nyatakan kepada kita fitnah dari sudut ilmu. Bagaimana ilmu itu membawa kepada kesombongan, dan bagaimana ilmu itu telah menjadikan seseorang itu tidak dapat bersabar dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang lebih alim ataupun lebih tahu daripada seseorang itu. Jadi cerita yang ketiga itu lebih kepada fitnah ilmu.
Dan yang keempat, Zulqarnain. Cerita ini berkenaan dengan kuasa. Selain daripada harta, selain daripada ilmu, seseorang itu juga dikurniakan kuasa. Dengan kuasanya dia boleh melakukan apa saja, baik ataupun jahat. Dan dalam cerita Zulqarnain ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bagaimana Zulqarnain telah membuat sesuatu yang sangat berjasa kepada penduduk dunia ini, iaitu membuat satu benteng. Dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah SWT, telah membuat benteng daripada besi dan tembaga untuk menyekat satu puak yang dikenali sebagai Ya'juj wa Ma'juj, untuk membunuh manusia yang lain, melakukan kezaliman di atas dunia ini. Jadi sekarang ini, sampai sekarang ini, Ya'juj wa Ma'juj itu dihalang daripada keluar untuk membunuh manusia, melakukan kerosakan, melakukan kemusnahan di atas muka bumi ini, hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh Zulqarnain. Jasanya telah membina tembok tersebut. Jadi itu lebih kepada kuasa, bagaimana digunakan untuk kebaikan, dan juga ada kuasa digunakan untuk keburukan. Jadi itu lebih secara ringkas cerita-cerita yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Kahfi ini sebagai pedoman kepada kita, dan dinyatakan juga bagaimana untuk kita selamat daripada bila berkuasa, bagaimana untuk kita selamatkan diri kita daripada fitnah kuasa. Begitu juga dinyatakan bagaimana untuk kita selamat daripada fitnah ilmu, fitnah harta, dan juga untuk menjaga agama yang kita anuti, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan lihat cerita-cerita tadi yang saya sebut tadi. Dan cerita yang kelima itu sedikit saja, iaitu berkenaan dengan Adam dan Iblis di dalam syurga, di mana mereka ini telah berlaku di sana fitnah, sombong dan sebagainya. Akhirnya Iblis itu menjadi musuh kepada anak Adam, sehinggalah berlakunya kiamat. Okey, itu secara ringkas. Jadi pada kelas kita pada hari ini, kita akan mulakan daripada awal. Jadi saya akan cerita daripada awal sehingga bila kita jumpa tentang cerita Kahfi sedikit, kita akan cerita. Kemudian selepas itu cerita tentang pekebun, mereka yang dikurniakan kebun tersebut. Jadi kita akan cerita mengikut turutan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Kahfi ini. Kerana dalam surah Kahfi ini bukan hanya ada cerita 4 tu, ada lagi ayat-ayat lain yang kita boleh jadikan panduan, yang kita boleh jadikan pedoman. Bahkan surah ini dibaca setiap minggu atas asas supaya kita boleh ambil iktibar daripada surah ini. Okey. Jadi kita mula daripada awal. InsyaAllah kita dapat tamatkan surah Kahfi ini, insyaAllah. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ini ada sin ini ada sin, ini maknanya saktah. Saktah ini kita berhenti sekejap tanpa bernafas, kemudian kita sambung balik qayyimah. Ini jika kita nak sambung. Kalau kita nak berhenti, tak perlulah kita baca saktah. Kalau kita nak sambung, dan seeloknya kita terus sambung. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kemudian habis nafas kat situ kan, kita ambil liyunzira ba'san syadida sehinggalah akhir ayat. Jadi itu mungkin perbahasan dalam ilmu tajwid. Mungkin dalam kesempatan yang lain ataupun kelas yang lain mungkin semua boleh pelajari. Jadi kita lihat ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kitab ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat di dalam ayat 1 sehingga ayat 3 ini, ayat 1 Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada terpesong, tidak ada penyelewengan, tidak ada bengkok ataupun salah silap.
Jadi apa yang saya nak sebut di sini, ayat surah ini bermula dengan akidah, itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengguna perkataan abdihi. Abdihi ini adalah gelaran Nabi kita. Selain daripada Rasulullah, selain daripada Nabiullah, dan juga Nabi kita itu Abdullah. Ataupun abdihi, abdillah. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di akhir surah ini, di akhir surah Al-Kahfi ini, Allah Ta'ala juga cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh katakan juga gelaran yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, iaitu Bashar. Mungkin kita boleh tengok ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. Ayat ke-110, Allah Taala menyebut juga tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat yang awal diguna lafaz abdun, hamba abdi ataupun hamba Allah, dan juga yang terakhir disebut ayat 110 ini disebut ana basyarum mithlukum. Disebut bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi mengaku sendiri sesungguhnya hanya senya aku ini tidak lain tidak bukan basyarun, iaitu manusia. Iaitu manusia. Bukan setakat itu disebut mithlukum, seperti kamu. Seperti kamu, manusia seperti kamu. Maknanya Nabi itu adalah manusia seperti kamu dari sudut kemanusiaannya. Ada sedih, ada marah, makan, minum, nikah, kahwin, letih, penat dan selainnya. Dan mahu berhibur, mahu seperti manusia yang lain, maka Nabi itu adalah basyarun. Cuma yang bezanya adalah Nabi itu yuha ilayya, iaitu dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu diberi wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi ini dia tidak bercakap, dia tidak menyebut ikut hawa nafsunya, melainkan apa yang disebut itu adalah wahyu yang diturunkan kepada daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu adalah hamba, Nabi itu adalah manusia. Sebenarnya dari sebalik dua lafaz ini adalah untuk menyanggah apa yang telah berlaku kepada agama sebelumnya, agama ataupun kepada pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isa. Di mana Isa ini pengikutnya telah mengangkat Isa itu ke tahap yang sangat kudus ataupun suci, ke tahap Isa itu adalah Tuhan. Jadi Nabi sebut aku adalah manusia, aku adalah hamba Allah, sebenarnya untuk menyanggah ataupun untuk menyatakan kepada kita umat Nabi Muhammad ini, jangan menyucikan Nabi sehingga sampai ke tahap mentuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sendiri disebut oleh Nabi kita di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi kata la tatruni kama atratin nasara. Jangan kamu berlebih-lebihan memuji aku, menyanjung aku, mengangkat aku ataupun menyucikan aku ini sehingga sebagaimana Nasrani, Kristian telah memuji atau mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya anak Allah ataupun aku ini sama tarafnya dengan Allah, aku ini Tuhan. Tidak, aku adalah hamba. Faqulu abdullah wa rasulih, dan kamu katalah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Kahfi ini bagi mereka yang membaca setiap minggu, jadi diperkenalkan ataupun cuba untuk dimasukkan satu akidah yang sangat penting, supaya tidak mengangkat Nabi itu. Walaupun setinggi mana kita menyayanginya, walaupun sehebat mana kita mengangkatnya, tetapi jangan sampai kita mentuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan banyak berlaku kesesatan.
puak-puak ataupun golongan-golongan sufi. Mereka menyanjung Nabi SAW sehingga membawa kepada kesesatan. Mereka mengatakan Nabi datang kepadanya dan mereka menyanjung keturunan ataupun anak cucu cicit Nabi Muhammad SAW sehingga meletak anak cucu cicit Nabi ini ke satu martabat yang suci, setaraf dengan Nabi. Bahkan setengah-setengah golongan ataupun puak Syiah mengatakan bahawasanya keturunan daripada Ali contohnya, ataupun keturunan daripada nasab Nabi kita Muhammad SAW sampai ke tahap Tuhan, seperti puak atau golongan Alawiyin yang berada di Syria, contohnya Nusairiyin. Mereka ini menganggap bahawasanya keturunan daripada Ali ini akan menjadi imam mereka, dan imam mereka itu adalah tahapnya adalah seperti Tuhan, sama dengan Tuhan. Jadi penyelewengan ataupun kesesatan yang bergantung ataupun merujuk kepada batang tubuh Nabi SAW itu akan berlaku seandainya Nabi tidak menegaskan bahawasanya dia itu adalah hamba Allah, dia itu adalah manusia. Jadi seandainya Nabi itu Nabi itu adalah hamba Allah, Nabi itu manusia, apatah lagi cucu, anak-anak ataupun keturunan Nabi SAW sudah pasti adalah manusia dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah Nabi ini kita tak boleh angkat menjadi Tuhan ataupun menyucikannya dengan setinggi-tinggi penyucian sehingga sampai ke tahap lahud ketuhanan, begitu juga Nabi Muhammad, anak cucu cicit Nabi Muhammad juga tak boleh kita menyanjung ataupun mengangkat sehingga mereka itu suci, tidak melakukan dosa, perlu taat dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datin. Ustaz, kalau macam yang Ustaz cakap tu, mereka yang macam mengagung-agungkan keluarga Rasulullah dan anak cucu, mereka pun juga berpandukan kepada ayat Quran, Ustaz kan? Pada kitab Al-Quran ni. Jadi macam mana boleh perkara tu berlaku, Ustaz? Diorang ambil ayat mana yang menunjukkan yang Nabi, anak cucu Nabi ni macam tak ada kesalahan atau perlu diikut. Mana dia ambil dia punya dalil, Ustaz? Tak faham juga macam mana boleh jadi. Ya. Bagi kita ahli bait Rasulullah SAW, kita perlu berdoa kepadanya, kita perlu menghormati ahli keluarga Rasulullah SAW, isteri Nabi SAW. Cuma berlaku di sini melampau dalam menyanjung keluarga Nabi SAW. Jadi melampau ini bukan berdasarkan kepada nas, bukan berdasarkan kepada dalil, tetapi sebenarnya berdasarkan kepada nafsu. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada kepentingan. Kepentingan mereka yang mahu mencari pengaruh, mereka yang mahu mendapatkan kuasa. Mereka telah mengguna keturunan Nabi ini adalah untuk mendapatkan kesemua itu. Jadi pertama, kejahilan melampau menyebabkan mereka menyanjung Nabi, keturunan Nabi itu sampai ke tahap mereka mengatakan tidak berdosa, tidak melakukan dosa, dapat ilham, dapat berjumpa dengan Nabi dan sebagainya. Yang kedua adalah kerana kepentingan dunia. Mereka menggunakan nama Nabi ataupun keturunan Nabi itu adalah untuk menguasai kepentingan mereka, untuk mendapatkan kepentingan mereka. Itulah yang kita lihat sekarang ini berlaku. Jadi seseorang itu seandainya dia itu ulama, untuk mendapatkan tempat yang tinggi lagi hendaklah dinisbahkan kepada keturunan Nabi. Ini ulama keturunan Nabi. Kita pun tertarik. Ini keturunan Nabi, takkanlah keturunan Nabi ini dia buat salah. Jadi kita rasa tertarik, jadi kita pun akan ikut apa yang disebut, apa yang dikatakan. Jadi dengan sendirinya membawa kepada kesesatan. Tidak ada nas, tidak ada dalil. Tapi itu adalah hasil daripada kejahilan masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah kerana mahukan kepentingan. Maknanya mereka itu sebenarnya berada dalam dunia, tenggelam dengan dunia. Mereka itu menggunakan
atas asas keturunan Nabi itu untuk mendapatkan dunia tersebut. Jadi kalau lihat dari sudut ini, mereka jauh daripada Rasulullah SAW, jauh daripada akhlak Nabi SAW, jauh daripada tasawuf itu sendiri. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kena puji Nabi, kita kena berdoa kepada Nabi, kita kena hormati keturunan Nabi. Bukan saja keturunan Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu pun ada hadis melarang kita untuk mencaci mereka, kita mencela mereka. Jadi sahabat Nabi, ahli bait Rasulullah SAW dan Nabi sendiri kita kena sanjung, kita kena hormat, kita kena puji, tetapi kita jangan sampai melampau menyucikan mereka daripada dosa, tidak melakukan dosa, dan juga jangan kita melampau sehingga kita menganggap mereka itu tinggi martabatnya seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak kata Allah, tetapi kita percaya kepada kata-katanya. Apabila kita kata Syekh ini keturunan Nabi, apa yang dia kata betul semuanya. Jadi kita telah meletakkan dia itu seperti Quran ataupun seperti kalamullah. Yang kita perlu beriman Quran saja yang betul, tidak ada salah. Adapun manusia ada katanya salah ataupun ada katanya betul dan salah. Begitu juga apabila kita letak kita perlu taat kepada keturunan Nabi ini. Contohnya Syekh ataupun guru tarikat saya ini, saya perlu taat kepadanya. Apabila kita letak ketaatan kepada seorang manusia itu, sebenarnya kita telah mengangkat dia sama dengan Nabi dan Rasul. Kerana kita sama dengan Allah SWT juga, kerana yang kita wajib taatnya adalah kepada Allah. Kemudian yang kita wajib taatnya adalah kepada Rasul. Selain daripada Rasul, kita tidak wajib taat. Mungkin di sana ada ibu bapa dan juga pemimpin, tapi ketaatan itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan selain daripada Rasul, mereka itu kalam mereka itu, kata-kata mereka itu, pendapat mereka itu kita boleh buang, kita boleh tolak. Tidak ada kita perlu taat 100% kepada selain daripada Allah dan juga kepada selain daripada Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia tidak mengaku dia itu syirik kepada Allah ataupun menyatakan keturunan Nabi ini sama dengan Allah, tetapi sebenarnya pegangan dia, perbuatan dia mengarah ataupun menunjukkan bahawasanya syirik, menyamakan Nabi ataupun keturunan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak tapi sebenarnya berlaku, bahkan dalam masyarakat kita pun berlaku sanjungan yang sangat tinggi melampau kepada keturunan Nabi ini. Okey, jadi penting ya, gelaran yang disebut di dalam surah ini di awalnya abdun, di akhirnya adalah bashar, iaitu manusia. Okey, selesai kat situ. Kemudian ayat 1 hingga 6 itu lebih kepada akidah yang saya sebut tadi, berkenaan dengan Quran, berkenaan dengan Nabi kita Muhammad SAW, berkenaan dengan hari akhirat. Hari akhirat pun ada disebut di dalam ayat 1 hingga 6. Kemudian 1 hingga 6. Kemudian ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini Allah Ta'ala mulakan, selepas ini dia akan cerita tentang Ashabul Kahfi. Sebagaimana yang saya cerita tadi, ada 4 cerita itu. Jadi sebelum dia cerita tu, dia mulakan dengan Nabi, kemudian mulakan dengan akidah hari akhirat, kemudian jauhi daripada syirik, kemudian mukmin hendaklah beramal dengan amalan yang baik dan balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ke-7 itu disebut Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Dan perhiasan ini maknanya benda yang menarik. Jadi semua itu adalah, perhiasan itu adalah untuk menguji siapakah di antara kalangan manusia ini amalannya lebih baik. Maknanya untuk menguji manusia. Adakah mereka ini tenggelam dengan dunia sehingga lupa untuk ibadat kepada Allah SWT ataupun sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk memberitahu kepada kita hakikat dunia ini,
sebelum diceritakan dalam ayat-ayat seterusnya tentang kisah Ashabul Kahfi dan selainnya. Itu ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut tentang dunia ini adalah ujian kepada manusia dan dihias dengan banyak perkara yang menarik. Hiasan-hiasan itu adalah untuk menguji siapakah sebenarnya yang amalannya adalah terbaik di kalangan manusia. Jadi kalau seseorang itu dia tertarik dengan dunia keseluruhannya, jadi mereka ini tidak hirau ataupun tidak kisah halal haram. Yang haram pun mereka buat semata-mata untuk mendapatkan dunia ataupun hiasannya. Jadi bagi mereka yang dapat menghadapi ujian dunia ini, mereka hadap betul-betul, mereka lawan, mereka hanya mengambil yang halal saja, dan hasil daripada itu ada di sana martabat-martabat, ada yang muttaqin, ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada sehingga mereka yang menguasai dunia dan telah memberi keseluruhan dunia ini kepada agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahapnya berbeza. Jadi dunia ini adalah ujian kepada kita semua. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang musafir hidup atas dunia ini. Maknanya kita atas dunia ini kita sedang musafir ataupun kita adalah orang asing di atas dunia ini. Kita bukan nak tinggal di dunia ini buat selama-lamanya. Kita sekejap saja kemudian kita akan pergi ke akhirat. Kita akan kembali ke syurga Allah SWT, tempat yang asalnya datuk kita, nenek kita tinggal di situ, Adam dan Hawa. Jadi dunia ini tempat kita untuk singgah sekejap, kemudian diuji dengan hiasan-hiasan di dunia ini. Jadi kita tinggalkan, kita biarkan, kita mengambil jalan yang terbaik untuk kita menuju ke hari akhirat nanti, sehingga kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah tinggal semuanya dunia. Bukanlah bermakna walaupun kita ini musafir ataupun kita ini orang asing, jangan kita tinggal dunia keseluruhannya. Nabi kita ada sebut 4 perkara yang bahagia di dunia ini. 4 perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, hadis yang sahih. Ada 4 perkara yang bahagia kalau manusia ini dapat atas dunia ini. Jadi kita kena cari juga untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Tetapi jangan sampai kita terleka ataupun kita terikat sehingga kita lupa kepada akhirat, dunia tempat kita yang abadi. Jadi Allah Ta'ala sebut apa yang terbaik ataupun yang bahagia atas dunia ini. Pertama, al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Begitu juga suami yang salih. Jadi sesiapa yang kejar, sesiapa yang dapat, siapa yang cari, dapat suami yang salih dan isteri yang salihah, maka dia mendapat kebahagiaan dunia ini. Tapi kalau sebaliknya, dunia ini adalah satu perkara yang bukan membahagiakan, bahkan menyebabkan dunia ini tersangat duka, tersangat sempit dan selainnya. Itu pertama. Yang kedua adalah rumah yang luas, al-maskan al-wasi'. Kita diwajibkan untuk memberi perlindungan kepada keluarga kita, dan antara yang membahagiakan adalah rumah yang luas. Jadi kita perlu usaha, perlu cari, perlu dapatkan tanpa kita lupa kepada akhirat yang lagi luas rumahnya. Jadi kita cuba untuk sediakan penginapan yang sesuai dengan rumah yang sesuai dengan kita. Tapi janganlah sampai kita melampaui batas sehingga yang haram pun kita ambil untuk membina istana ataupun rumah yang besar, seolah-olah kita kekal di dunia ini. Kerana istana di akhirat, syurga Allah Ta'ala itu lagi luas. Dan yang ketiga adalah al-jarus salih, jiran tetangga yang baik. Itu juga adalah dunia. Al-jar qabla ad-dar, ada pepatah Arab sebut, sebelum kita beli rumah, sebelum kita bina rumah, kita tengok dulu jiran sebelum kita buat rumah tersebut. Kerana jiran yang baik ini, jiran yang soleh ini akan memberi kebahagiaan kepada kita.
Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini memang saya lihat semua pelajar-pelajar kita ni ada kenderaan yang baik. Allah Ta'ala, Nabi kita sebut wal markab al-hani, iaitu kenderaan yang elok. Maknanya kereta, sekarang ni kereta lah kenderaan tu. Kalau dulu Nabi kita pakai unta ataupun pakai kuda, jadi kenderaan yang elok itu juga adalah sesuatu yang membahagiakan. Ini hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini, semuanya ada kaitan dengan dunia belaka. Jadi ini bermakna bukan kita perlu tinggalkan dunia itu 100%. Tetapi yang perlunya kita zuhud. Zuhud ini maknanya kita buang dunia. Orang yang menguasai dunia tetapi dia tidak terikat, dia buang dunia itu. Zuhud ini adalah orang yang kaya tapi dia tidak terikat dengan kekayaannya. Dia tidak tenggelam dengan kekayaannya. Zuhud ini orang yang boleh bina istana tetapi dia sederhana. Dia tidaklah sehingga dia membina sesuatu yang lebih daripada lebih daripada keperluannya. Jadi zuhud ini orang yang ada dunia di tangannya tetapi dia lepaskan dunia itu tanpa dia terikat ataupun dunia itu masuk ke dalam hatinya sehingga dia lupa kepada akhirat. Orang miskin dia kata saya zuhud. Macam mana orang miskin itu akan jadi zuhud? Kerana dia itu sendiri miskin. Orang yang zuhudnya seperti Abu Bakar, dia kaya tetapi semua hartanya diberi kepada Nabi, itu zuhud maksudnya. Orang yang zuhud seperti Umar, yang kaya ada harta tetapi separuh hartanya diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berperang di dalam peperangan Tabuk yang kita pernah bicara. Jadi itu orang yang zuhud. Tapi kalau orang yang miskin tidak ada harta, dia kata saya zuhud. Bagaimana kamu kata kamu zuhud? Kamu miskin. Tidak terbukti kamu itu zuhud. Kemungkinan kamu ini bukan zuhud tetapi kamu malas ataupun kamu tidak berusaha. Jadi sebenarnya kita perlu berusaha mendapatkan duit, wang sehingga kita boleh membayar zakat, tetapi kita tidak terikat ataupun dikuasai oleh wang tersebut ataupun pangkat tersebut ataupun kuasa tersebut. Kita tidak meletak semuanya di dalam hati kita. Kita meletak di hati kita adalah Allah, akhirat, dan dunia itu berada di luar kita. Dunia itu dikawal oleh iman kita, dikawal oleh agama kita. Itulah yang dikatakan zuhud. Jadi empat yang bahagia dia. Jadi saya rasa semuanya percaya bahawasanya kalau dapat yang keempat-empat ini, maknanya seseorang itu akan bahagia. Arba'u minas sa'adah. Okey, itu hadis Nabi SAW. Okey, selepas itu diceritakan tentang kisah pemuda Kahfi. Ayat 10, ayat 9 sehingga 26. Banyak juga. Ashabul Kahfi ini saya telah pun cerita pada minggu lepas. Cuma Datin ada tanya tentang di zaman bila hidup Ashabul Kahfi ini. Jadi kalau kita baca-baca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, ada dua pendapat. Ashabul Kahfi ini hidup pertama, ada yang berpendapat sebelum Nabi Isa alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Maknanya sebelum Nabi Isa alaihissalam, Zakaria, Yahya, Isa, maknanya Zakaria, Yahya. Selepas itu sebelum dibangkitkan Isa menjadi Nabi, ada satu masyarakat di situ yang telah menyembah berhala, telah syirik kepada Allah SWT, dan pada masa itu ada 7 orang ataupun bilangannya mungkin tidak pasti, tetapi pendapat yang diguna pakai ada 7 orang yang telah bercanggah ataupun telah menolak syirik kepada Allah SWT, dan demi untuk menjaga agamanya dia telah mencari satu tempat di gua, duduk di situ, dan Allah Ta'ala telah tidurkannya selama 309 tahun. Jadi mereka itu beriman dengan agama Islam, yang Nabi sebelumnya adalah Yahya alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Ashabul Kahfi ini dia hidup zamannya adalah selepas Nabi Isa alaihissalam. Selepas Nabi Isa alaihissalam.
di bawah satu pemerintahan namanya Raja Diqyanus. Saya pun tak pasti ni bangsa apa. Jadi itu dia punya pendapatnya. Dan pendapat ini berdasarkan kepada kitab Injil dan kitab Taurat. Di mana ulama kita bagi tahu Ashabul Kahfi ini hanya ada cerita di dalam Al-Quranul Karim. Hanya ceritanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau kita lihat begitu, maknanya pendapat yang kedua ini adalah lebih sahih, lebih logik. Kalaulah berlaku sebelum Nabi Isa, maknanya adalah cerita tu disebut dalam Injil kan? Tapi tak ada. Jadi maknanya dia berlaku selepas Nabi Isa alaihissalam, sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidak penting sebenarnya hidup di zaman bila dan sebagainya itu, tetapi ada disebut oleh ulama kita. Jadi Ashabul Kahfi ini berlaku dua pendapat yang saya sebut tadi ya. Dan bilangannya adalah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama-ulama kita berdasarkan Al-Quran juga, iaitu 7 orang. 7 orang. Adapun pendapat 3 dan 5 itu adalah pendapat ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Adapun pendapat yang dipilih oleh Muslimun, ulama-ulama Islam ialah 7 orang. Mereka itu disebut dalam ayat 22. Ada yang kata 3, ada yang kata 5, ada yang kata 7. Tetapi Allah Ta'ala sebut wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah Ta'ala sebut di akhirnya adalah 7 orang dan yang ke-8-nya adalah anjing. Jadi itu dari sudut tempat zaman bila berlaku. Kemudian berapa orang yang saya tidak sebut pada minggu lepas. Jadi cerita tentang Ashabul Kahfi ini ada dalam ayat 9 sehingga 26 surah Al-Kahfi. Jadi saya rasa tidak perlu cerita panjang sebab minggu lepas kita pun sudah cerita tentang Ashabul Kahfi. Cuma pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini, pertama akidah perlu dijaga. Kalau perlu lari, maknanya hijrah, perlu hijrah sebagaimana yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Dan yang kedua, Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Dan perkara yang pelik berlaku kepada Ashabul Kahfi ialah menidurkan Ashabul Kahfi ini sehingga 309 tahun. Itu adalah satu tempoh yang lama, tapi Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukannya. Dan kenapa Allah Ta'ala tidurkan mereka ini? Pertama adalah untuk masyarakat pada zaman itu beriman bahawasanya Allah Ta'ala ini boleh bangkitkan orang yang mati. Maksudnya Allah Ta'ala boleh tidurkan 309 tahun dan boleh sedarkan balik. Begitu juga Allah Ta'ala boleh matikan manusia dan boleh bangkitkan balik mereka hidup seperti biasa di alam akhirat nanti. Itu antara sesuai dengan zaman pada masa itu. Masyarakat tidak percaya kepada hari akhirat. Ustaz, saya nak share satu yang saya rasa sangat bagus masa ayat ni pada saya lah personally. Sebab kita kan masa bawa balik daripada overseas kan Ustaz, kita memang masa tu kuranglah ilmu ya. Taklah macam sekarang insya-Allah. Kita selalu dengar orang macam Melayu selalu cakap insya-Allah. Masa tu ilmu kurang, kita ingat diorang cakap macam mereka-reka tahu Ustaz. Tapi bila kita dah baca, kita dah tengok Quran, kita dah tahu, memang itu digalakkan, memang itu yang harus dicakapkan. Jadi kalau macam kerja kan Ustaz dulu-dulu, kalau staff kata insya-Allah, jadi kita rasa janganlah cakap macam ni, dia macam tak confident Ustaz kan. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran yang cakap, jadi kita rasa macam Masya Allah, betapa ceteknya kalau kita tak belajar Ustaz kan. So to me, perkataan macam surah Al-Kahfi ni sangat-sangat deep lah pada saya Ustaz, sebab dia macam mengedarkan bahawa apabila kita cakap insya-Allah tu yang dengan cara betul, itu memang yang dianjurkan dalam Al-Quran. Itu saja nak share Ustaz, saya punya personal experience lah Ustaz. Ya betul Datin. Ada ayat dalam ayat 23 selepas kisah
Ashabul Kahfi ni ada disebut ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan jangan engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan esok hari, melainkan engkau susuli dengan illa ayyasha Allah. Melainkan engkau susuli, engkau sebut insya-Allah. Ini pun ada pengajaran juga. Kita sebut dahulu apa yang kita nak buat, selepas itu kita sebut insya-Allah. Maknanya saya akan jumpa awak esok hari insya-Allah. Berdasarkan kepada ayat ni. Kita sebut dulu barulah insya-Allah. Bukan insya-Allah selepas itu kita sebut apa yang kita nak buat. Kita akhiri apa yang kita nak buat itu dengan insya-Allah. Apa maksudnya? Sekiranya Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kehendaki, maka saya esok akan berjumpa dengan awak. Itu maksudnya. Terima kasih Datin. Memanglah itu kadang-kadang budaya kita membentuk pemahaman kita. Apabila ramai yang orang sebut insya-Allah ni dia tak tunai janji, jadi bila disebut insya-Allah kita pun fikir ini memang tak datang ni. Ini tak tunai janji ni. Itu masyarakat kita. Masyarakat kita bukan saja Melayu, Arab pun sama. Bila disebut insya-Allah tu kita teragak-agak lagi. Tapi sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Itu budaya yang tak baik. Jadi sepatutnya bila kita sebut insya-Allah itu ada akidah di situ. Kita nak pergi, kita nak buat, kita nak ikut tepati janji tersebut. Tetapi seandainya dihalang oleh Allah Ta'ala tidak kehendaki, maka kita tidak dapatlah pergi ataupun tunaikan. Bukannya dalam hati kita aku tak nak pergi, tapi untuk jalan selamat ataupun untuk mudah-mudah kita sebut insya-Allah. Itu tak budaya yang tak sepatutnya. Jadi insya-Allah itu jika Allah Ta'ala kehendaki. Tapi sebenarnya saya hendak buat, saya betul-betul akan pergi, saya akan laksanakan tugas ini, saya akan tunai janji ini, saya akan usaha, saya akan buatlah, itu kehendak saya. Tetapi kadang-kadang terhalang dengan kehendak Allah Ta'ala yang maha berkuasa lebih daripada manusia. Kita tak dapat pergi. Jadi betul Ustaz. Tapi from Western thinking kan Ustaz, kalau kita budaya kerja macam ikut Western, maknanya they're not confident. Sebab dia tak faham dalam Islam macam mana Ustaz kan. Jadi memang dia satu macam kita punya matlamat nak ajar orang Western thinking kan. Sebab kalau kita macam kerja, corporate culture, kalau kita kata ya insya-Allah, it sounds very weak tau Ustaz. Macam tak bersungguh. Tapi kalau kita dah faham, ya, jadi itu yang macam-macam challenge kadang-kadang masa kerja dulu masa corporate kan. Dia macam tengok ni sebagai salah satu weakness, you know, when somebody say it like this tau Ustaz. Maknanya macam can you depend on this person? Boleh ke harap macam tu Ustaz kan? That is the thinking. Culture dululah Ustaz. Ya, saya faham tu Saya faham tu Dan kita pun sama juga, bukan saja yang keluaran barat dan sebagainya. Yang keluaran timur tengah pun budaya kita itu telah membentuk insya-Allah ini diguna bukan pada diguna untuk melepaskan diri maknanya kalau kita janji datanglah rumah saya ada buat kenduri insya-Allah. Jadi kita sudah kita rasa ini tak nak datang ni, memanglah dia tak datang sungguh. Dia tak datang. Jadi bila bertahun-tahun generasi ke generasi, jadi insya-Allah ini dilafazkan oleh orang yang tak mahu buat. Ya, betul. Jadi menyebabkan orang yang keluar daripada barat pun dia keluar daripada negara Arab pun sama, termasuk orang Arab sendiri pun sama. Jadi mungkin lama-kelamaan benda itu akan berubah. Dan sekarang ni pun insya-Allah dah berubah. Dan kita kena tunjukkan bila kita sebut insya-Allah tu kita buatlah betul-betul. Jangan pula insya-Allah kita tak datang. Jadi orang yang dengar tu dia kata semalam dia kata insya-Allah tapi tak datang pun. Bahkan kadang-kadang memberi alasan yang menipu saja. Memberi alasan yang sebenarnya untuk melepaskan diri bukannya Allah Ta'ala yang kehendaki, tapi kamu yang hendak tak datang. Tapi kamu kata Allah Ta'ala yang kehendaki. Jadi itu satu.
Satu budaya yang tak bagus. Itu budaya yang tak bagus, Ustaz. Sebab benda tu rasa dah jadi culture sekarang. Sebab tak mendalami ayat-ayat Quran lah. Cuma yang kalau nak hidupkan semula insya-Allah tu, orang yang tak dapat datang tu call, ada pesan. Saya tak dapat datang, ada halangan. Macam Ustaz kata, hujan daripada Allah. Mungkin accident ke? Maklumkan kalau pada owner kan. Ya, betul. Sepatutnya macam tu lah. Tapi masyarakat kita tak macam tu. Itu yang tadi bila Datin Nurhizdan kata, bila sebut insya-Allah, kita rasa very big lah. Macam main-main pula. Nak melarikan daripada keadaan. Ya. Tapi Datin Sri, Ya. tapi kalau terlupa nak cakap macam mana? Benda kan boleh terlupa. Tak awal. Itu insya-Allah lah tu. Lain lah. Tu sama lah juga. Tak suti kita hal, kita lupa. Lupa tu tak apa, kita WhatsApp. Bertanya macam kali, tak kalau tak tengok. Kalau dah lupa, lupa terlama, ingat esok apa ingat. Jawablah. Kita punyalah tunggu. Jawablah. Tunggu. Kita pun tanya, telefon tak jawab. WhatsApp diam saja. Lepas 2-3 hari, oh saya ada hal itu, ada hal ini. Itu bukan lupa tu. Itu lain. Itu memang saja tak mau datang lah. Tapi sebut insya-Allah. Tapi itu lain, orang tak faham lah tu. Orang faham kalau Ya dah, kadang-kadang lupa nak macam mana. Lupa ni kalau lupa solat pun Allah Taala tak tulis dosa apatah lagi lupa. betul. Yalah. Tapi yang mengingatnya ramai. Bergantung pada diri masing-masing. Faham ke tak faham dengan insya-Allah tu. Ya betul tu Cuma bila kita sebut insya-Allah tu sebenarnya kita dalam hati kita memang nak buat. Memang nak buat itu sepatutnya. Jika Allah Taala tak izinkan, saya tak boleh buat. Itu lain cerita. Ini yang dah tak boleh datang tu insya-Allah. Mana macam itu? Yang tak nak datang yang tak nak datang dia tu sebut sandarkan insya-Allah. kepada takdir Allah. Itu memang tak betul. Dalam ilmu akidah kita tak boleh. Dia contohlah orang yang tak belajar, tak membaca, tak sebagai dia kata insya-Allah berjaya. Ya memanglah insya-Allah berjaya, tetapi Allah Taala suruh kamu berusaha. Berusaha dulu barulah kamu kata insya-Allah saya telah berusaha untuk berjaya. Baca dan sebagainya. Tapi kalau Allah Taala tak izinkan saya berjaya, maka saya tak akan berjaya. Tapi kalau tak membaca, memanglah kita menempah untuk kegagalan. Jadi janganlah kita kata Allah Taala yang membuat aku gagal. Itu tidak betul. Sebenarnya engkau lah yang membuat engkau sendiri gagal. Sama juga dengan syurga neraka, insya-Allah kalau Allah tak nak dia masuklah aku dalam syurga, memang betul lah. Tetapi kamu kena melakukan amal ibadat, kamu kena usaha, kamu kena buat apa yang Allah Taala suruh. Kemudian barulah sebut insya-Allah. Barulah bergantung kepada kehendak Allah itu. Masya-Allah, insya-Allah ni mana masyiatullah. Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjadikan insya-Allah itu sebagai alasan untuk kita lakukan benda yang tak baik ataupun menyalahi janji dan sebagainya, itu memang tak betul lah. Tak betul. Jadi dalam surah Kahfi ini disebut benda tu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Maknanya ini adalah ajaran, ini adalah ketetapan dan menjadi satu galakan supaya kita mengaitkan apa yang kita nak buat itu dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izin, Allah Taala tak kehendaki, kita tidak akan berjaya ataupun kita tak akan dapat lakukan sesuatu. Okey, terima kasih Datin. Saya hampir terlupa ayat ni. Okey, seterusnya ayat 30 31 Allah Taala menceritakan kepada kita orang yang beriman, orang yang beramal soleh. 30 Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Dua benda tu iman kena beramal, amal kena beriman. Tak boleh beriman tidak beramal, atau beramal orang kafir contohnya dia beramal baik, banyak benda baik dia buat tetapi dia tidak beriman. Jadi dua syarat ini apa Allah Taala sebut, inna, sesungguhnya
la nudhi'a, kami tidak akan mensia-siakan ataupun kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi jangan bimbang. Kamu buat sikit dapat sikit, kamu buat banyak dapat banyak. Kamu buat sedekah 5 sen, itu yang kamu mampu. Jangan bimbang, 5 sen itu Allah Ta'ala tidak akan hilang ataupun Allah Ta'ala tidak catat. Tidak. Semuanya akan dicatat, akan dikira dan melihat kepada sesiapa yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Tak boleh solat banyak, solat sikit. Tak boleh sedekah banyak, sedekah sikit. Tak boleh seperti orang lain beramal seperti orang lain. Kita cuba untuk memperbaiki diri kita. Hari ini lebih baik daripada semalam dan kita target esok kita lagi baik. Itu di mana itu maknanya man ahsana amala. Siapa yang memperbaiki amalannya. Jadi Allah Ta'ala akan menulis, mencatat, tidak menghilangkan pahala itu, dan kemungkinan pahala-pahala yang kita sikit-sikit, yang kita rasa sikit inilah kemungkinan kita akan terkejut. Masya Allah, inilah rupanya pahala yang besar yang ditulis oleh Allah SWT. Contohnya sedekah kan, kita sedekah RM1, orang tak tahu sebab kita rasa apa RM1 je, tak penting orang tahu. Tapi kalau sedekah banyak, mungkin ada dalam diri kita rasa supaya orang tahu. Maknanya keikhlasan dia itu tidak 100%. Semasa sedekah RM1 itu, keikhlasan kerana Allah itu 100%. Sedekah 1000 itu, keikhlasannya hanya 40%. Contohnya. Jadi kita lihat, di akhirat nanti, sedekah RM1 rupanya lagi banyak pahalanya. Sedekah 1000 itu bukan lagi banyak pahala. Bahkan mungkin di sana ada dosa-dosa kerana takbur dan sebagainya. Pahalanya sedikit. Jadi kemungkinan sikit-sikit ini kita rasa biasa-biasa, tapi sebenarnya dia adalah besar. Kalau kita pernah dengar cerita bagaimana seorang yang berdosa, perempuan yang berdosa, perempuan yang fajir, perempuan yang berzina dan sebagainya, dia telah memberi minum seekor anjing, dan dengan memberi minum anjing yang dahaga itu dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikut hadis ini, seorang yang berdosa tetapi memberi kebaikan kepada haiwan yang dahaga, menegah daripada haiwan itu mati, memberi kehidupan kepada haiwan itu adalah sesuatu yang besar, menjadi penyebabkan boleh masuk syurga Allah SWT. Jadi kalau kita ni yang tidak berdosa, amal baik dan sebagainya, tetapi kalau kita tolong seseorang yang miskin, kita memberi kehidupan kepadanya, memberi bantuan kepadanya, dan kemungkinan sedikit saja kita beri. Contohnya orang yang duduk di kaki lima, mereka itu mahu kehidupan, mahu makan. Kita pun tak tahu cukup makan ke tidak. Kita pun ada duit RM1, ada duit 50 sen, ataupun kita pun bagi. Kita pun tak fikir-fikir pun, kita bagi je. Kemungkinan ini antara sebab kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita duduk derma, ditunjuk nama, ditunjuk elan ni jumlahnya besar, yang bercampur aduk dengan kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Jadi benda sedikit, seperti perempuan tadi yang beri air saja, kan nampak anjing yang nak mati, dia beri air, dengan air itu anjing itu hidup. Jadi menyebabkan dia masuk syurga. Jadi apatah lagi kalau kita menolong manusia, yang kita tolong itu kemungkinan sedikit saja. Mungkin beras 5 kilo kita bagi kan, itu pun orang yang bagi. Kita bagi hanya duit saja, kita ambillah RM50 beli beras. Orang itu ambil duit tersebut beli beras, beri tolong orang lain yang nak kehidupan. Kita menghidupkan manusia, itu adalah lagilah dapat pahalanya, kemungkinan kita tidak rasa. Jadi Allah Ta'ala nyatakan di sini, dia tidak akan sia-siakan, dia tidak akan hilangkan pahala orang yang berbuat baik, tapi syaratnya adalah beriman dan amal saleh. Ya, itu ayat yang ke-31. Ayat yang ke-30, 31 tu cerita ulaika lahum jannatu adnin. Ini yang saya cerita pada minggu sebelum ni. Saya cerita manusia ini bila dia buat sesuatu dia nak ganjaran. Allah Ta'ala pun sama.
Allah Ta'ala dia buat kita, dia bagi kita tenaga, akal dan sebagainya. Kita buat amal ibadat ini dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan kuasanya. Tapi memahami manusia ini bila membuat sesuatu mahukan ganjaran, maka diberitahu bahawasanya mereka ini akan diberi syurga-syurga. Syurga-syurga di dalam ayat yang ke-31. Jadi kalau orang itu beramal dia nak syurga, tidaklah menafikan keikhlasan. Kerana dia nak syurga itu pun kerana Allah, dia beramal pun kerana Allah. Tapi kalau dia buat ibadat kerana mahu orang puji, itu bukan kerana Allah. Mahu orang sanjung, mahu orang puji dan sebagainya, itu kerana orang itu. Saya buat ni, saya nak tunjuk kepada dia supaya dia puji saya. Itu tidak betul lah. Itu sudah pun dipanggil apa? Dipanggil menunjuk-nunjuk riak. Riak itu adalah haram dalam agama kita kerana dia menafikan keikhlasan. Tapi kalau kita solat kerana Allah dan Allah Ta'ala janjikan orang yang solat ini masuk syurga, aku nak masuk syurga pun kerana Allah. Aku mahu melihat wajah Allah yang Allah Ta'ala janjikan akan dibuka hijab dan nikmat yang paling besar dalam syurga dapat melihat Allah. Jadi semua itu adalah kembali ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana mahu puji, kerana mahu balasan manusia, jadi semua itu adalah menafikan keikhlasan. Sama juga dengan orang yang belajar nak CJ, orang yang bekerja nak gaji. Semua ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia bekerja dapat gaji, duit ini diguna untuk nafkah kepada keluarga. Nafkah kepada keluarga ini adalah tuntutan Allah. Jadi kerana Allah. Seseorang itu belajar kerana nak CJ. Dengan CJ dia dapat pekerjaan. Dengan pekerjaan dia dapat gaji. Jadi kerana Allah gaji itu diguna untuk infak, untuk zakat, untuk sebagainya kerana Allah. Jadi semua itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidaklah bermakna seandainya kita melakukan sesuatu kerana nak ganjaran itu semuanya adalah menafikan keikhlasan. Tetapi seandainya tujuan-tujuan apa yang kita nak itu adalah kerana Allah, dia juga adalah ikhlas dan lakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sila ada. Kita juga tahu yang Allah akan kira kita punya ibadah atau apa-apa kita perbuatan kita towards the end, right? Maknanya kalau kita dulu tak apa elok, and then bila towards our end of life kita elok, jadi Allah akan kira count yang mana yang apa ke akhir apa kita punya towards the end, apa yang saya faham juga lah katakan satu. Lepas tu katalah sekiranya kita have been doing good deeds daripada dulu Ustaz katalah daripada dulu, lepas tu continuously doing it, but at the same time kehidupan ni mesti ada juga masalah Ustaz kan. Nanti bukan ke dia punya pahala dengan dia punya kesalahan tu dia criss cross dia yang apa yang kita buat baik dapat points, apa yang kita buat jahat mungkin yang baik tu akan tolak. Jadi net tu nanti Ustaz macam buat bisnes juga lah Ustaz. Net nanti adakah macam mana kita nak macam untung rugi ni Ustaz. Macam mana kita nak pasal audit ke, macam mana kita nak make sure that kita punya points ni Ustaz sentiasa banyak Ustaz. Sebenarnya tu maksud saya. Lebih pada kita punya yang tak boleh elok tu Ustaz. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita hot, kadang kita okay, kadang kita macam mana tu Ustaz? How do we manage those things Ustaz? Ya, pertama kita kena lihat apa yang tak baik kita buat tu. Apa yang tak baik kita buat tu. Jadi kalau benda yang tak baik kita ataupun dosa yang kita buat itu dosa yang besar, hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan kita yakin Allah Ta'ala itu adalah penerima taubat. Itu yang pertama. Kemudian kalau dosa yang kecil ini dia terhapus dengan kebaikan, dengan wuduk kita, dengan solat kita, dengan hasanat kebaikan yang kita buat. Contoh banyak benda-benda yang dosa kecil. Contohnya kita tengok TV, tengok aurat orang dalam TV, kita buang masa, kita lewat solat. Contohnya lewat solat itu adalah perkara yang berdosa. Kenapa kita lewatkan? Tidak ada apa-apa sebab. Jadi dosa-dosa yang kecil ini Allah Ta'ala sebut innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia menghapuskan
segala keburukan-keburukan dosa yang kecil. Jadi kita kena perbanyakkan buat amalan baik itu, maka dosa-dosa kecil kita itu akan terhapus. Tapi dosa besar kena perlu bertaubat. Kalau berkaitan dengan manusia, kita kena kembalikan hak manusia tersebut. Jadi kehidupan kita daripada dulu sampai sekarang, kita lihatlah. Aku ini buat baik, tapi aku juga ada buat jahat. Tapi jahat itu kita lihat, adakah dia besar? Kalau dia besar, maka kita bertaubat kepada Allah, kita tak buat lagi. Dan kalau dia itu benda biasa, dosa kecil, kita tekad dalam diri kita, aku bermula hari ini, aku kena buat banyak amalan ni. Amalan-amalan inilah akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Dan juga istighfar kita, astagfirullahaladzim, kita minta istighfar itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat juga kepada ibadat. Jadi kita sekarang ni, kita nak, kalau niaga nak untung lebih, kan? Jadi kita pun kena fikir juga mana yang banyak pahala. Banyak yang pahala daripada ikhlas dan sebagainya tu. Jadi kita kena fikir mana ibadat yang pahalanya banyak. Saya ingat Haji Ali pernah tanya saya tentang 4 rakaat selepas Isyak. Sama dengan solat malam Lailatul Qadar, kan? Tidak begitu. Itu ada hadis, tetapi hadis kita panggil hadis mauquf. Dan juga sahabat-sahabat Nabi buat amalan-amalan tersebut. Jadi kalau setengah pendapat, amalan sahabat ini adalah hujjah. Jadi ini adalah satu amalan yang banyak ni. Kita solat 4 rakaat selepas Isyak. Dan begitu juga Nabi kata rakaatan qabla al-fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, orang azan fajar, kita pun solat 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya dunia dan isi dunia ini adalah banyak kebaikannya, tetapi sebenarnya dia lebih baik dari sudut pahalanya, ganjarannya. Jadi kita kena cari mana zikir yang banyak fadilat, mana amal ibadat yang banyak pahalanya. Begitu juga mana amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa, yang ada disebut oleh Nabi kita ialah as-sadaqah, sedekah. Nabi kita sebut as-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Jadi kita cari amalan-amalan tersebut. Kerana kita ni berniaga ni, seolah-olah kita berniaga. Kita berniaga, kita nak untung lebih. Orang lain beramal 1 hari dapat 100, kita beramal 1 hari dapat 1 juta. Bagaimana 1 juta kita dapat itu? Kita kena cari mana amal ibadat yang banyak pahalanya. Nampak relax aja, relax aja dia, tapi pahala dia Masya Allah banyaknya. Inilah perlu kepada ilmu, perlu kepada belajar. Orang yang berilmu, beramal lebih baik daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Dia banyak amal tapi pahalanya sedikit. Orang berilmu, dia sedikit amalnya tapi pahalanya banyak. Begitu Puan Norizan. Dan asas penting semua ini adalah ikhlas kerana Allah. Ikhlas dan juga sawab, betul apa yang Allah Ta'ala sarankan. Apa yang kita buat itu betul, mengikut sunnah, mengikut Al-Quran. Yang kedua adalah kena ikhlas. Kalau kurang daripada 2 ni, maknanya tidak ada syarat 2 ni, amal ibadat kita tidak diterima. Kita solat banyak mana pun, kita buat amal ibadat banyak mana pun, kita harapkan pahala banyak mana pun, kemungkinan semua itu tidak dikira oleh Allah SWT. Pertama, kerana tidak ikhlas. Yang kedua, kerana tidak betul mengikut apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Dan orang ini disebut di dalam hadis Nabi, ada seorang yang dia beribadat. Ini hadis ada dalam hadis 40. Dia beribadat, sepanjang hidupnya beribadat, tetapi apabila tiba matinya sejengkal, dia mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah. Dan ada seorang itu, dia ibadat tidak kuat mana pun, buat dosa pun banyak dan sebagainya. Tetapi bila mati dengan dia sejengkal, maka Allah Ta'ala palingkan hidupnya mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Jadi tafsiran, antara tafsiran ulama kita, orang yang ibadat itu dia riak, ibadat untuk menunjuk-nunjuk, tidak ikhlas. Jadi bila nak mati, iblis telah berjaya untuk memesongkannya, menyesatkannya. Dia mati dalam keadaan
kufur, tidak beriman. Orang yang buat dosa ini, dia buat dosa dan dia menyesal, dia minta ampun dengan Allah, tetapi dia ulang dosanya. Jadi dia ini bila akhir hayatnya, dia hatinya sentiasa ingat kepada Allah, dia itu walaupun berdosa tetapi dia takut kepada Allah, maka iblis tidak berjaya untuk menyesatkannya dan dia mati dalam keadaan beriman. Tapi tidaklah bermakna dia itu tidak diseksa, dia akan diseksa dengan dosa-dosanya, tetapi mati beriman itu penting. Nah, mati dalam keadaan Muslim itu adalah kemuncak yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diajar oleh doa yang kita pernah jumpa dalam surah Yusuf. Tawaffani musliman. Matikanlah aku ini dalam keadaan Muslim. Walhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Jadi hujungnya adalah kita nak mati dalam keadaan Muslim. Kita minta doa banyak-banyak dengan Allah SWT. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah akhir hidup aku ini dengan pengakhiran yang baik. Tawaffani musliman, matikanlah aku sebagai Muslim. Ini title yang paling penting dalam kehidupan kita. Saya percaya seseorang itu dia nak gelaran, pangkat dan sebagainya. Tapi pangkat sebelum semasa dia mati, pangkat yang paling penting adalah Muslim. Memang kita Muslim semua, alhamdulillah. Tetapi kemuncak pengakhirannya kita kena pastikan kita mati adalah dalam keadaan Muslim, dan ini adalah tiket yang penting untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertipu dengan iblis. Setiap orang berdosa. Ustaz, ulama, siapa saja, sehebat mana ilmunya, sehebat sewaraknya mana pun dia, selain pada Nabi dan Rasul, dia melakukan dosa. Tetapi dosa itu kita hadapi dia, kita hapuskannya, kita bertaubat kepada Allah SWT, dan pada masa yang sama kita lakukan amal ibadat untuk tambah pahala kita, dan agar-agar kita berdoa harapannya kepada Allah SWT, pengakhiran kita adalah pengakhiran yang baik, mendapat title yang sangat berharga di atas dunia ini dan akhirat nanti, itu sebagai Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Datin, banyak Datin tanya soalan orang lain senyap ya. Terima kasih Ustaz. Sorry Ustaz. Ya, okey, ayat 32 hingga 44 orang lain ada ke tidak ni, ke tidur ataupun dah tak ada dah? Apa online saja tapi tuan tak ada? Ada Ustaz. Sebenarnya Ustaz, saya nak ada soalan tapi tak dapat peluang. Sekarang ni saya nak buat kesimpulan, sehingga ayat 31 ni banyak pelajaran dah kita alami. Saya harap pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik yang salah guna kuasa, yang corruption dan macam-macam tu diberi ajaran dengan mendalam dengan surat Kahfi dia, supaya mereka tidak menggunakan perhiasan dunia melampau-lampau, supaya mereka tidak tak memadai perdana, je nak welfare dan sebagainya. InsyaAllah. Ya, betul ya Datuk Datuk dalam surah ini pun ada tentang Zulkarnain, kuasa yang berkuasa dunia, bagaimana dia berjasa kepada dunia sampai sekarang diingati itulah. Tapi Datuk Ghani bukan pemimpin tu tak tahu, semuanya mereka tahu, tetapi ialah bila ada di depannya perhiasan itu, inilah yang mencabar. Saya sebagai seorang ustaz yang tahu sikit sebanyak ilmu agama, kuasa tak ada pada saya. Tapi kalaulah Allah Ta'ala uji saya dengan kuasa, contohnya saya jadi menteri ke apa, mungkin ilmu yang saya ajar pada hari ini mungkin saya tidak buat, ataupun dia tak boleh saya nak saya tak boleh nak hadap semua itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut itu ujian, perhiasan ujian. Ada orang yang berjaya, ada orang yang tak berjaya. Dan saya yakin pemimpin kita pun tahu semua apa yang kita cakap ni. Dia ada ustaz, dia ada kelas, dia ada apa. Tetapi bila benda tu ada di depan, itulah memang cabaran. Tapi kalau siapa yang dapat tegak halang, maka dia adalah memang hakim al-adil.
yang dapat bayangan arash daripada Allah SWT di akhirat pada mahsyar nanti. Tapi nak dapat itulah yang susah. Kadang-kadang ialah kita sebagai rakyat biasa ni, ialah kita nampak pemimpin ni begini-begini. Betul mereka itu ada yang buat silap, ada yang salah dan sebagainya. Sepatutnya mereka tak buat. Cuma kalau kita jadi duduk tempat dia, rasanya bergegar juga iman kita ni. Itu cabaran-cabaran. Kita doakan pemimpin kita itu dapat mengikut apa yang dibuat oleh, apa yang disarankan oleh agama kita. Okey, Datuk Gani dia ada soalan. Okey, kita teruskan dengan ayat 32-44. 32-44 ayat tentang cerita berkenaan dengan dua orang lelaki. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 32, dua orang lelaki, ja'alna, kami iaitu Allah Ta'ala telah jadikan, telah berikan salah seorang daripada keduanya dua kebun ataupun dua ladang anggur. Wahfafna huma, dan di sekeliling ladang itu ada pokok-pokok, ada pokok kurma ataupun pokok tamar. Jadi salah seorang daripada lelaki yang disebut di dalam ayat 32 ini adalah merupakan seorang yang kaya, ada kebun, ada ladang, ada pekerja. Jadi dengan kekayaan itu seorang lelaki ini, lelaki kaya ini telah diselubungi oleh rasa sombong, rasa ego, sehingga lelaki ini mendakwa tidak ada sesiapa pun boleh menghancurkan kebunnya, tidak ada sesiapa pun yang boleh memusnahkan kebunnya. Jadi dengan keegoan itu, dengan kesombongan itu, akhirnya lelaki ini tidak beriman dengan hari akhirat. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan, para mufassir mengatakan dua lelaki ini dua-duanya mukmin. Ada juga yang mengatakan seorang yang kaya ini adalah kafir dan seorang lagi adalah mukmin. Jadi lelaki yang kafir ini, lelaki yang kaya ini akhirnya lupa diri, akhirnya sombong, akhirnya ego, akhirnya bongkak dan tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kesombongan itu dia mendakwa bahawasanya tidak ada sesiapa pun boleh menghancurkan kebunnya, tidak ada sesiapa pun yang boleh memusnahkan kebunnya. Tetapi akhir sekali Allah Ta'ala telah musnahkan kebun ladangnya dan dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ujian harta sebagaimana Datuk Gani sebut tadi. Pertama sekali pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini asas. Seseorang itu tak kira lah sikitnya harta ataupun banyak hartanya, apabila mendapat harta itu, mendapat nikmat itu, dia boleh sebut apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Ini yang kedua selain daripada insya Allah tadi. Dalam surah Kahfi tadi dia ajar tentang, dalam cerita Ashabul Kahfi dia ajar tentang insya Allah bila nak buat sesuatu. Di dalam cerita tentang dua orang yang diberi nikmat ini, Allah Ta'ala bagi tahu kalau dapat nikmat, disebut di sini kalaulah engkau masuk ke kebunmu. Jadi bila masuk ke kebun ini maknanya ladang kurma ataupun ladang anggur dan sebagainya. Ini adalah harta seseorang, nikmat seseorang. Jadi apa yang dia perlu bagi tahu, dia perlu sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Ini pun akidah yang besar, akidah yang penting bila kita berhadapan dengan nikmat, supaya kita tidak lupa diri kita. Jadi kita sebut Masya Allah, sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. La quwwata, tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan yang dikurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita dapat ini sebenarnya Allah Taala kurniakan, Allah Taala berikan. Dan jika tidak ada kekuatan yang diberi kepada kita, sudah pasti kita tidak dapat apa yang kita perolehi pada hari ini.
Alhamdulillah ke Masya Allah lebih baik ataupun sekali dua-dua? Dua-dua apa boleh aja Ali ya. Alhamdulillah kita puji Allah. Masya Allah adalah pegangan kita bahawasanya yang kita dapat ini semuanya dengan kurniaan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Yang Alhamdulillah tu kita puji ya. Kalau kita kat terima kasih. Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah, kita sebut Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada manusia, kita sebut syukran ataupun terima kasih. Jadi kita dapat pemberian daripada manusia, terima kasih. Kita dapat pemberian daripada Allah, Alhamdulillah. Dan kita sebut juga apa yang diajar dalam ayat 39 ini, Masya Allah. Kita lapik dalam hati kita, jiwa kita, ini adalah kurniaan Allah. La quwwata illa billah. Bukan dengan ilmu aku, bukan dengan tenaga aku. Kerana ilmu dan tenaga ini juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lapik semua ini ingat kepada Allah supaya tidak sombonglah. Kalau seseorang itu contohnya dia mencapai kejayaan, tidak lapik dengan Masya Allah ini, dia kata ini aku yang buat. Ini idea aku. Jadi ini bukan idea kamu. Jadi ada kesombongan di situ. Jadi bila sombong itu, maka tidak dapat pahala, mengikut apa yang iblis mahu, menghina orang lain, dan sombong, angkuh, ego. Jadi semua itu adalah dilarang dalam agama kita. Tapi kalau lapik dengan Masya Allah, dengan maknanya itu, maka kita sedar diri kita siapa. Ya aku hebat, ya aku ada kuasa, ya aku sihat, ini idea aku, ilmu aku. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala yang beri semuanya. Allah Ta'ala yang takdirkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengakhirannya adalah baik. Jadi cerita kebun, ya sila ya. Kalau pula katalah saya pernah dengar lah orang tua kan, ingat mak saya dulu kata tengah marah, Masya Allah, Astaghfirullahalazim anakku. Itu macam mana tu Ustaz? Katalah dia marah anak kan, Astaghfirullahalazim ataupun Masya Allah. Ya, itu kita anggapkan zikir-zikir yang disebut Datin. Sebenarnya bila kita nak marah, syaitan pun datanglah. Syaitan datang. Jadi untuk kita ingat balik kepada Allah, kita sebutlah Masya Allah, Astaghfirullah. Jadi kita sebut benda itu. Kadang-kadang orang yang nak marah tu dia berzikir, dia ingat kepada Allah. Jadi dapat menghalau daripada syaitan. Allah Ta'ala sebut, tadhakkaru, kamu ingat kepada Allah, syaitan itu akan lari. Kita dah belajar sebelum ini. Jadi bila nak marah, supaya syaitan tidak menguasai kita, maka disebut, ada sebut Masya Allah, ada sebut Astaghfirullah. Jadi semua itu akan menenangkan kita, akan menjauhi daripada syaitan. Itu adalah satu amalan yang baguslah. Mana kita fikir, bukan tidur sebab terkejut ke? Yeah. Terkejut. Boleh belaka Datin. Tapi lapas ni sebenarnya ada tempatnya. Ada tempatnya. Kalau kita melihat sesuatu yang hebat, subhanallah, keindahan dan sebagainya. Begitu juga Masya Allah juga kita sebut. Juga Masya Allah ini bila kita lihat sesuatu yang kita tak suka, Masya Allah, la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu hadis dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Diajar doa ni bila melihat sesuatu yang kita tidak suka ia berlaku kepada kita. Jadi kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu orang tua suka sebut Masya Allah. Yalah, sebab dia tak suka menyebut doa itu. Itu lapar yang bagus. Ya, sebenarnya bagus, tetapi digunakan bila dia melihat sesuatu yang dia tak suka. Itu disebut Masya Allah, apalah kamu ni. Macam itu. Tetapi sebenarnya bagus sangat. Ya Ustaz, terima kasihlah Ustaz memberi pencerahan yang sangat baik Ustaz. Kita guna salah tempat Ustaz. Sebab saya teringat Ustaz, saya ingat.
arwah ayah saya ni backing. Polis kan. Dia kerja dengan anak-anak ni. Ya. Dia tak habis. Masya Allah, dia kerja anak dia sekeliling rumah. Dapat. Orang zaman dulu semuanya backing Melaka. Kita sekarang ni lah kurang backing. Dia betul baik. Ya. Okey, bagus. Okey, faham lah. Okey, fitnah dua kebun ini, kisah dua pemilik ni maknanya seorang tu diberi kebun, kemudian dengan harta, dengan dunia itu dia menyebabkan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Akhirnya Allah Ta'ala telah musnahkan kebunnya. Secara ringkas. Kemudian ayat 28 ayat 28 ni kenapa saya tak sebut? Ayat ini pun sangatlah penting sangatlah. Bagaimana kita nak jadi baik? Bagaimana kita nak jadi agama kita ini terpelihara baik, sebagaimana Ashabul Kahfi yang dicerita tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 28 ni ada 4 ataupun 3. Pertama, kita hendaklah bersabar kepada mereka yang menyeru kepada Tuhan. Yang menyeru kepada Tuhan ni ustaz ataupun siapa-siapa saja. Dia baik, dia nasihat kita, dia ajak kita kepada kebaikan. Kita jangan melenting. Kita kena sabar dengan dia. Contoh kelas kita sekarang ni kan. Kena sabar ni. Ini 12 orang kita ni kan. 12 orang kita ni, ini geruk yang bagus ni. Jadi kalau kita nak selamat daripada agama kita selamat, terpelihara, kita kena setia dengan 12 orang. Ataupun cari lagi grup-grup lain. Maknanya musahabah orang yang baik itu penting. Kita bersahabat dengan orang yang baik. Maknanya kita bersahabat dengan dia, kita sabar dengan dia. Kadang-kadang orang yang tegur kita ini yang kita nak jauhkan. Ini biasa kritik aku. Tak sukalah aku, tegur aku, nasihat aku. Kadang-kadang kan, tapi sebenarnya orang inilah yang kita perlu dekati. Wasbir nafsak, sabarlah kamu kepada mereka yang duduk nasihat kamu, mengajak kamu kepada Allah pagi dan petang. Itu pertama. Jadi musahabah. Sebagaimana Ashabul Kahfi 5 orang itu, dia satu grup, dia jaga antara satu sama lain. 17, kita 12. Dia 12 Lagilah kuat kan. Okey. Dan yang kedua ni Allah Ta'ala sebut wala ta'du 'ainaka ka'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kerana kamu mahu kepada dunia, kamu tinggalkan mereka. Maknanya contoh kelas kita ni, saya pun sama juga dapat manfaat. Maknanya kalau ada kerja lain pun, contohnya nak hantar anak, kita ubahlah jadual jadi pukul 9. Jadi jangan kita cuba batalkan ataupun kita tinggalkan dan sebagainya. Jadi kita usahakan juga jangan kerana dunia, kesibukan kita dengan dunia, kita terpegung, terikat dengan dunia sehingga kita terpaksa tinggalkan mereka. Kita terpaksa jauhi mereka. Kita terpaksa berpisah dengan mereka. Tapi kita hendaklah sentiasa bersama dengan orang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebaliknya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu pula ikut orang-orang yang melampaui batas. Kita tengok orang yang melampaui batas ini, jangan kita taat kepadanya. Jangan kita ikut dia. Kita boleh berkawan dengannya, boleh bersahabat dengannya, tetapi apa yang dia buat, jangan kita ikutnya. Jadi kamu kena ikut orang yang baik, pada masa yang sama kamu jangan ikut orang yang melampaui batas. Jadi itu antara yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-29, wa qulil haqq min rabbikum. Berkatalah benar walaupun rasa berat, walaupun susah, pahit dan sebagainya, berkata benar. Dan Allah Ta'ala sebut mudah saja. Kamu kata benar, siapa yang beriman dengan Allah, dia siapa yang mahu, dia akan percaya kepada kamu. Siapa yang tak percaya, dia akan kufur. Dia tak percaya kepada kamu. Maknanya kamu kata kebenaran. Ada yang ikut, okey. Ada yang tak ikut, tak apa. Tapi yang penting kamu kena sentiasa kata kebenaran. Kamu kena kata, kamu kena amalkan, kamu kena tunjuk kebenaran daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu maknanya daripada Quran, daripada sunnah.
Siapa yang nak ikut, ikutlah. Siapa yang tak nak ikut, nak macam mana. Tetapi aku sudah nyatakan kebenaran. Jadi dengan 4 amalan ini, insya-Allah agama kita terpelihara sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu. Mereka terselamat daripada fitnah menyembah berhala yang berlaku di dalam masyarakat. Okey, ini Allah Ta'ala sebut dan berikanlah kepada mereka satu contoh 2 orang lelaki. Kami adakan baginya salah seorang antaranya 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamak serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Banyak tanaman-tanaman, maknanya dia ada ladang, dia ada kebun. Ini ayat 32. Kemudian Allah Ta'ala sebut kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya. Tiada yang mengurangi sedikit pun hasilnya. Maknanya dapat dapat duit, dapat kebunnya itu mendatangkan hasil yang banyak dan juga ada air yang mengalir di kebun tersebut. Maknanya indah kebun ini. Kemudian ayat 34, tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain, maknanya kaya raya ni, ada kebun, ada harta. Lalu berkatalah kepada rakannya semasa berbincang dengannya, aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih berpengaruh daripada pengikut-pengikutmu yang ramai. Ini adalah satu gambaran dunia kita sekarang ini. Mereka yang mengumpul harta, mereka yang menimbun harta mereka, kemudian mereka saling untuk sombong menyombong, tunjuk menunjuk, aku lagi kaya daripada engkau, aku lagi hebat daripada engkau. Aku lagi banyak mahal kereta, aku lagi mahal daripada engkau. Rumah aku lagi istana aku lagi berbagai-bagai. Jadi kita nampak di situ adalah harta yang dicari itu sudah pun menyeleweng lebih kepada untuk sombong, untuk angkuh, untuk ego, menunjuk dan selainnya. Selain daripada itu disebut juga aku lagi banyak pengaruh daripada kamu. Mana pengikut aku ramai. Ini kalau kita lihat politik sekarang ini kan. Ini seorang pemimpin, dia ada pengikutnya, dia ada hartanya. Seorang pemimpin, dia ada pengikutnya, hartanya. Pemimpin itu macam-macam, dia punya pangkat, dia punya jawatan, dia punya sebagainya. Dan masing-masing bertekar nak merebut negara kita, siapa yang nak pimpin dan sebagainya. Itu adalah orang politik. Begitu juga dalam dunia korporat, dalam dunia kita yang kecil, di taman kita dan sebagainya pun ada wujud-wujud suasana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, ayat 34 ini. Kemudian ayat 35 Allah Ta'ala sebut dan dia pun masuk ke kebunnya bersama-sama rakannya yang sedang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya sambil berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Maknanya dia kata, aku sekarang ini ada pengaruh, aku sekarang ini ada harta, tak ada siapa pun dapat menghancurkan harta aku, tidak ada sesiapa dapatkan menghancurkan pengaruh aku. Maknanya kuasa ini, harta ini akan kekal bersama aku. Ini sudah pun dia lupa bahawasanya nikmat dia itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku fikir hari kiamat akan berlaku. Ini kemuncak kepada orang yang mencari harta lupa kepada akhirat. Akhir sekali dia kata, walaupun dia tidak dia akidahnya mengaku hari akhirat, tetapi kehidupannya begitu seolah-olahnya tak ada akhirat baginya. Dia melakukan apa saja untuk mengejar, untuk mendapat harta itu, untuk mendapatkan kuasa itu. Khianat, haram, zalim, sehingga bunuh dan sebagainya, tak kira. Yang penting dia mendapat apa yang dia mahu, dunia, harta yang dia kejar itu. Jadi sehingga dia tidak percaya lagi akhirat. Dan segala tanaman serta harta benda itu pun dibinasakan. Lalu jadilah ia berbalik-balik kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaannya yang telah dibelanjakan. Maknanya yang dia yakin bahawasanya harta itu tidak hancur dan sebagainya, akhir sekali Allah Ta'ala telah musnahkan harta tersebut. Itulah cerita dua orang yang duduk cakap tadi. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan kepada kita sebagaimana yang saya sebut sebelum ini fitnah dunia. Sehingga manusia lupa kepada akhirat dan sehingga membawa kepada kekufuran. Akhir sekali Allah Ta'ala telah hancurkan ladangnya, musnahkan. Dan Allah Ta'ala sebut perumpamaan hidup dunia ini adalah seperti
air. Allah Ta'ala bagi tahu seperti air yang kami turunkan daripada langit. Kemudian air itu telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian subur, macam-macam tumbuhnya. Kemudian tumbuhan itu, pokok-pokok itu akan hancur. Daun-daunnya akan kering, kemudian gugur, kemudian hancur, ditiup angin dan sebagainya. Dan itulah perumpamaan dunia. Apa yang kita dapat di dunia ini, cantik kita akan hancur, harta kita akan kita tinggalkan, akan habis. Kemudian pangkat kita akan hilang, pengaruh kita akan hilang. Semuanya itu adalah dunia, dia adalah hina dan sementara, bukannya kekal abadi. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan seperti tumbuh-tumbuhan yang turun air subur tetapi akhirnya akan hancur. Jadi fitnah dunia ini Allah Ta'ala juga telah memberi satu pegangan lah kepada kita, satu yang kita perlu percaya, iaitu ayat 46. Ayat 46 Allah Ta'ala sebut, ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak ni mana pengaruh-pengaruh kita adalah perhiasan hidup dunia. Wal baqiyat as-salihat, maknanya amalan-amalan baik yang kekal abadi itu, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi amalan-amalan soleh yang kekal faedahnya itu adalah lebih baik pada sisi Tuhanmu, seperti pahala dan selainnya. Itulah adalah yang sebaik-baiknya. Maknanya harta dan anak ini baik, tetapi ada yang lagi baik. Jadi janganlah kamu lupa kepada yang lebih baik itu. Kerana kamu tertarik dengan hiasan dunia daripada harta dan selain. Jadi itu yang Allah Ta'ala nyatakan selepas cerita dua tadi. Dan sekaligus menyatakan kepada kita, kita kena ingat dunia ini adalah hiasan. Kemudian yang pentingnya adalah amalan ibadat kita, amalan soleh kita, itu adalah penting. Jangan kita terpesona dengan hiasan sehingga kita lupa kepada asas kehidupan kita, iaitu beramal, melakukan amal yang soleh. Okey, selepas itu Allah Ta'ala cerita tentang kekuasaannya, kemudian tentang hari kiamat. Allah Ta'ala cerita selepas itu, insya-Allah boleh baca. Kemudian cerita tentang Adam dan Iblis ini pada ayat 50. Allah Ta'ala cerita di sini. Kemudian 51 sehingga 55 itu cerita tentang orang musyrik, azab mereka di neraka. Para orang-orang musyrikin ini mereka akan diazab oleh Allah SWT. Jadi ayat 56 sehingga 59. 59 Allah Ta'ala cerita tentang mereka itu akan diseksa, dia akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Kemudian ayat 56 hingga 59 cerita tentang Nabi, apa tugasnya. 56. Rasul ini diutuskan sebagai mubasyirin dan juga munzirin. Jadi itu adalah tugas. Kejap suara dia tak. Apa pendapat? Nak sambung minggu depan ataupun kita buat segera? Ada dua kisah lagi kisah Musa dengan Yusha bersama Nabi Allah Khidir. Kita sambung minggu depan lah. Nak tahu lebih dalam lagi Ustaz. Ya, ini pun penting. Nabi Allah kisah Musa dengan Nabi Allah Khidir ini pun banyak. Ini macam Datuk Ghani cakap lah, banyak benda yang kita kena selami daripada surah Kahfi. Ya. Jadi nampak aja kita sambung. Minta maaf tak dapat habis juga surah Kahfi. Saya sebenarnya berlari dah nak kejar surah tamat. Tak usah. Tapi banyak perkara yang penting. Kita kira habis tanggal ayat 50. Ya betul, Haji Ali betul. kita berhenti di pertengahan. Kita berhenti di pertengahan. Kita sambung ayat 60 minggu depan. Okey. Tentang cerita Nabi Allah Khidir dengan Musa.
Ayat sebelum tu dia cerita tentang Nabi Allah Adam, kemudian musyrikin, kemudian azab mereka. Itu lebih kurang. Kemudian ayat 56-59 Allah Ta'ala cerita tentang kenapa diutuskan Rasul untuk sebagai mubashir, memberi berita gembira dan juga memberi peringatan munzir. Itu cerita. Mubashir tu berita gembira. Ya, berita gembira maknanya tentang syurga, tentang nikmat syurga, itu berita gembira kepada orang mukmin. Munzir itu memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Mereka ini akan diazab dalam neraka dan sebagainya. Jadi itu tugaskan. Antara tugasan Nabi kita ataupun para rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi ayat 60 itu bermulalah kisah Nabi Musa bersama dengan Yusha bin Nun, cerita dengan Nabi Khidir alaihissalam, cerita menuntut ilmu dan ujian ilmu bagi dalam cerita ini, insya-Allah subhanahu wa taala. Ya, kita tangguh minggu depan. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup nanti. Kalau ada apa-apa soalan boleh saya jawab minggu depan, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, kita jumpa minggu depan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.